Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulil karim Mustafa wa ala alihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Beberapa persoalan yang berkaitan dengan ahli kitab, di mana insya-Allah kita akan melihat ataupun kita akan membahaskan kedudukan ahli kitab ini mengikut empat siri. Pertama, insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan berkenaan dengan kuliah yang pertama kita, mengapakah mereka itu disebut sebagai ahli kitab. Dalam erti kata yang lain, siapakah itu ahli kitab? Siapa ahli kitab? Dan insya-Allah pada kuliah yang seterusnya kita akan membahaskan pula mengapakah Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran tentang ahli kitab ini. Pasti di sana ada suatu pengajaran yang perlu diambil daripada kisah yang Allah SWT menceritakan tentang mereka ini. Yang kuliah ketiga pula insya-Allah kita akan membahaskan berhubung dengan bagaimana kedudukan ahli kitab pada zaman ini, ya, bagaimana kita membahaskan isu ini dalam konteks masa. Dan pada kuliah yang terakhir insya-Allah kita akan membahaskan pula bagaimana kita bermuamalah ataupun bagaimana hubungan yang boleh kita laksanakan atau kita jalankan dengan golongan ahli kitab. Sidang pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk kita membahaskan tentang tajuk kuliah kita yang pertama ini insya-Allah dalam lingkungan 30 minit. Ya, mengapa mereka ini digelar ahli kitab? Jadi untuk kita tahu kenapa mereka ini digelar sebagai ahli kitab, maka kita tidak boleh tidak, melainkan kita kena melihat kepada sejarah. Ya, kerana Al-Quran itu merupakan kitab yang menceritakan tentang sejarah. Bagaimana sejarah ini dapat diambil sebagai suatu pengiktibaran. Kalau kita tidak melihat pengiktibaran daripada Al-Quran, maka apalah ya, artinya kita sebagai seorang Muslim. Maka dengan itu kita dapati bahawa di dalam Al-Quran ini menceritakan sejarah sebenarnya siapa itu ahli kitab. Kalau kita lihat kepada sirah itu sendiri, kita telah melihat bagaimana rentetan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT ke atas umat manusia. Ya, iaitu bermula dengan Nabi Adam AS, kemudian sampailah kepada yang kita nak bincangkan, sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Baik, Nabi Ibrahim AS inilah sebenarnya bermulanya kewujudan golongan yang disebut sebagai ahli kitab. Ya, ini merupakan sebahagian daripada perbahasan dakwaan, walaupun ada di sana yang cuba ataupun ada di sana di kalangan ulama-ulama kita pun membahaskan kedudukan ini tidak muncul melainkan setelah Nabi Yaqub alaihissalam diutuskan oleh Allah SWT. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka kita telah belajar daripada sejarah, daripada sirah itu, bahawa Nabi Ibrahim telah mendapat 2 orang anak daripada 2 orang isteri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim ini, perkahwinan dia dengan Sayyidatina Hajar dan perkahwinan dia dengan Sayyidatina Sarah. Daripada perkahwinan yang pertama dengan Sayyidatina Sarah, pada peringkat awal tidak mendapat anak, kemudian berkahwin dengan Sayyidatina Hajar. Lalu daripada perkahwinan dengan Sayyidatina Hajar ini, Nabi Allah Ibrahim mendapat anak yang bernama Nabi Ismail, ya, Ismail alaihissalam. Daripada Ismail inilah keturunan ini akhirnya diutuskan Nabi Muhammad SAW di peringkat akhir, khataman nubuwah ataupun Nabi yang paling akhir itu. Daripada isterinya yang bernama Sarah, daripada isteri nama Sarah ini dapat salah seorang Nabi yang anaknya yang nama Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam ini dapat anak, ya, dapat anak yang ramai. Antara anak baginda Nabi Ishaq alaihissalam ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang mendapat gelaran Israel. Ya, sebab itu bila kita menyebut tentang Israel ini bermaksud hamba Allah. Isra
Israel. Ini adalah salah satu daripada nama Allah SWT dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel itu merupakan suatu gelaran yang mulia kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab itu sidang pendengar mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita dengar kadang-kadang orang berdemonstrasi marah kepada Israel kan, orang kata hancur Israel. Sebenarnya itu satu tanggapan dan laungan yang sama sekali tersasar ataupun sama sekali salah. Kerana Israel ini merupakan gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Maka sebab itu kalau kita nak marah ataupun kita nak melaungkan kemarahan kita, menyatakan kebencian kita bukan kepada Israel tetapi kepada Yahudi. Bagaimana nama Yahudi dan Israel ini insya-Allah kita akan perbahaskan sekejap lagi. Maka dengan itu kita faham daripada sejarah ini Nabi Ibrahim alaihissalam dapat anak Ishak dan Ismail. Daripada Ishak itulah keturunan daripada Nabi Ishak itu Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Sulaiman, Zulkifli. Semua nama-nama yang kita dengar dalam sejarah Nabi-Nabi ini kebanyakannya datang semuanya datang daripada keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Hanya Nabi Muhammad SAW daripada ibunya daripada Nabi Ismail alaihissalam, yang mana ibu Nabi Ismail alaihissalam ini adalah Hajar. Yang lain itu Nabi-Nabi yang kita pernah dengar nama-nama itu semua datang daripada Nabi Ishak alaihissalam, yang ibunya ialah Sayyidina Sarah. Maka kalau ini menggambarkan kepada kita bahawa banyak Nabi-Nabi yang diutuskan daripada keturunan ini. Maka sebab itulah setengah sejarah menyebut Nabi-Nabi ini adalah Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel kerana mereka ini datang daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Bagaimana kita nak mengkonfirmkan melalui Al-Quranul Karim bahawa ahli kitab ini merupakan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Ali Imran ayat 65. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, mengapakah kamu berselisih membantah-bantah tentang Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir? Allah SWT nak memberi peringatan kepada golongan ahli kitab ini ketika mana mereka berselisih atau berbantah-bantah, berbalah, mempertikaikan bahawa mereka ini adalah keturunan Ibrahim. Kami Yahudi ini kami keturunan Ibrahim. Kami dapat Injil, kami diturunkan Taurat, kami adalah keturunan Ibrahim dan kami mulia disebabkan oleh kitab Taurat dan Injil. Dan kerana kami ini datang daripada darah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nak mengatakan, nak memberi peringatan kepada mereka bahawa yang Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Jadi mereka ini tidak layak sebenarnya nak mendakwa bahawa mereka itu mulia kerana Nabi Ibrahim. Sebab nanti kita akan lihat bagaimana mereka ini meletakkan kedudukan mereka seolah-olah mereka ini lebih mulia, keturunan mereka lebih mulia daripada keturunan Nabi Ismail. Keturunan mereka lebih mulia daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka, dengan itulah antara sebab mengapa mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik. Di sini kita telah, daripada ayat ini kita faham bahawa ahli kitab ini, ini perbahasan berkenaan dengan ahli kitab. Nanti kita akan perbahaskan bagaimana nama Yahudi, Nasrani dan Kristian ini muncul. Nama Israel itu muncul. Ini daripada ayat ini kita telah diberitahu oleh Allah SWT bahawa ahli kitab ini telah diberikan dua kitab. Ahli kitab ini telah diberikan dua kitab. Pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil. Jadi dua kitab ini merupakan kitab yang diturunkan yang pernah kita belajar dalam pengajian-pengajian kita, dalam kuliah-kuliah sebelum ini pun, dan pengajian-pengajian agama yang kita pernah belajar dulu, bahawa Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Baik. Di situ timbul persoalan. Ya. Bagaimana kita nak buktikan orang yang terima Taurat dan Injil itu adalah Yahudi dan Nasrani? Dan bagaimana pula kita nak membuktikan bahawa Yahudi dan Nasrani ini ahli-ahli kitab? Ya. Apakah yang lain juga dianggap sebagai ahli kitab? Ya. Maka di sini ketika mana dalam sejarah menceritakan bagaimana mereka pernah berbantah-bantah mempertikaikan kedudukan mereka, yang mengatakan bahawa mereka ini mulia disebabkan oleh pengasas agama mereka, pengasas agama mereka iaitu Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Yang golongan Nasrani pula mengatakan bahawa pengasas agama kami adalah Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi dan Nasrani ini pernah suatu ketika berbantah-bantah untuk mendakwa mereka adalah golongan yang paling mulia dan golongan yang betul di jalan yang benar, hanya kerana mereka ini adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah SWT menegur pertikaian mereka ini dalam surah Al-Imran ayat 67. Apa kata Allah SWT? Kata Allah SWT, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin." Ya. Tidaklah yang kamu mengatakan Ibrahim itu Yahudi ataupun dia itu bukanlah seorang Nasrani, tetapi baginda adalah Hanifah. Baginda adalah orang yang lurus, Muslim dan digelar sebagai Muslim. Wa makana minal musyrikin, dan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak sekali-kali termasuk di kalangan golongan musyrik. Sebab itu sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita juga cuba mengetahui bagaimana nak membuktikan ahli kitab itu adalah Kristian. Sebab kadang-kadang kita pun jadi confused. Bukan Confucius. Confucius tu lain tahun kita cerita. Bagaimana kita nak buktikan bahawa ahli kitab itu ialah, sebahagian pada ahli kitab ialah Kristian. Dan kemudian sehingga kita rasa keliru, apakah Nasrani yang disebut dalam Quran itu, wala Nasrani, yang itu Nasrani itu adalah Kristian. Sebab kadang-kadang orang dia rasa Nasrani itu bukan Kristian. Kristian itu bukan Nasrani. Jadi di sini sebenarnya penjelasan daripada Al-Quran sudah cukup jelas. Apa sifat ataupun apa pegangan, apakah kepercayaan, asas keimanan orang-orang yang disebut sebagai Nasrani ini, atau sebahagian daripada ahli kitab ni, antaranya Allah SWT menyebut dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah. Intahu khairun lakum. Innamallahu ilahun wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab. Ini merujuk Allah SWT menyeru kepada golongan ahli kitab. Siapa yang dipanggil ahli kitab ni? Okey, baik. Janganlah kamu melampaui batas, kata Allah, dengan agama kamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih adalah putera ataupun anak kepada Maryam. Baginda adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimahnya, yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu ada tiga. Berhentilah daripada ucapan itu, kerana itulah lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah SWT menjadi pemelihara. Ayat ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan golongan yang menggelar Tuhan itu ada anak dan menggelar Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan ialah golongan Nasrani. Golongan inilah yang mengatakan bahawa Tuhan itu ada tiga oknum. Dalam istilah perbandingan agama dipanggil oknum.
Tuhan tu bersifat 3 Tuhan. Maka Allah SWT menegur, jangan kata Tuhan itu ada 3. Tuhan itu ada satu saja. Allah itu Esa. Dan yang kamu cakap bahawa yang kamu mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, Allah kata Isa itu Masih ibnul Maryam. Isa itu anak Maryam, bin Maryam. Dia bukan bin Allah. Jadi inilah teguran Allah SWT kepada siapa? Kepada Nasrani. Sebab sehingga kesaat ini kita mendengar bahawa Nasrani ataupun Kristian lah, hari ini kita panggil Kristian, mereka mengatakan Tuhan itu ada 3. Dan golongan Kristian hari ini juga mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah atau anak Tuhan. Sedangkan Allah SWT telah menceritakan bahawa Isa ini bukan anak Allah. Dia adalah Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Ya, dan Allah itu adalah satu. Wala taqulu thalatha. Jangan kata Trinity. Jangan kata 3. Kerana Allah menafikan bahawa Allah SWT mempunyai anak. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah, mana mungkin Allah itu mempunyai anak. Daripada ayat inilah bahawa kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menegur golongan yang mengatakan bahawa Allah itu bersifat dengan 3 Trinity, dan golongan inilah hari ini yang kita dengar mereka memanggil diri mereka sebagai Kristian. Ya? Hanya Kristian saja yang gunakan Trinity ni, tuan-tuan. Ya, sidang pendengar. Jadi tak ada golongan lain yang memanggil ataupun mempercayai konsep Trinity. Hanya Kristian. Jadi Kristian yang disebut hari ini itu merupakan juga adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai Nasrani. Ini suatu perkara yang sebenarnya antara Nasrani dengan Kristian itu adalah golongan yang sama. Begitu juga dalam surah Taubah. Surah Taubah ayat 30. Ya, surah Taubah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Zalika qauluhum bi afwahim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Ya. Orang-orang Yahudi pernah mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani pula, waqalatin nasara. Orang Nasrani kata apa? Masih ataupun Isa adalah anak Allah. Anak Tuhan. Demikianlah ucapan mereka dengan kata-kata dengan mulut mereka. Mereka sebenarnya telah meniru perkataan kata-kata orang-orang kufur, orang-orang kafir yang terdahulu. Laknatilah mereka itu. Bagaimana mereka sanggup berpaling. Ini merupakan suatu peringatan ataupun suatu gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah campakkan atau Allah menegur mereka. Ya, bagaimana Nasrani ini mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah. Dan ayat ini kita tengok, kita melihat bahawa Allah SWT menyebut dengan perkataan Nasrani. Nasrani mengatakan bahawa Masih ibnullah. Isa al-Masih itu adalah anak Allah. Di sini jelas kepada kita bahawa yang dianggap sebagai Nasrani itu adalah juga disebut sebagai Kristian pada hari ini. Persoalan yang seterusnya, dari mana sebenarnya datang perkataan Israel ni? Dan dari mana pula datang perkataan Yahudi? Tadi kita dah bahas dah siapa itu Nasrani, siapa itu Kristian. Ya. Persoalan di kalangan ahli kitab ni pula, siapa ni? Siapa Israel yang mana perkataan Yahudi ini datang? Ya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita merujuk kepada beberapa potongan daripada Al-Quranul Karim, ya, antaranya saya akan sebut bagaimana Allah SWT menggambarkan siapakah itu Israel. Allah SWT menyebut dalam surah As-Saff, firman Allah surah As-Saff ayat yang ke-16, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah
kama qala Isa ibn Maryam lil hawari man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Seperti mana pernah berkata Isa bin Maryam kepada pengikut-pengikut setianya. Pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad ni disebut sebagai sahabat. Jadi orang yang disebut sebagai sahabat zaman Rasulullah tu, mereka adalah pengikut setia. Pengikut setia zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka ini digelar sebagai hawari. Digelar sebagai hawari. Hawari ni, bila tengok hawari ni apa? Hawari adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah menyuruh kepada pengikut setianya. Nabi Isa tanya apa? Man ansari ilallah. Siapa yang nak jadi penolong kepada agama Allah, ataupun orang-orang yang akan membela agama Allah. Qala al-hawari, kemudian berkatalah hawariyuna, orang-orang yang menjadi pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, nahnu ansarullah, kami akan jadi penolong, kami akan jadi orang-orang yang akan membela agama Allah. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Dan berimanlah sebahagian ta'ifah. Ta'ifah ni maknanya sebahagian daripada Bani Israel. Wa kafarat ta'ifah, dan kufurlah, ingkarlah sebahagian yang lain. Kita tengok daripada ayat ini, ya, Allah SWT menggambarkan golongan yang mengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, golongan yang mengikut Nabi Isa alaihissalam apabila Nabi Isa mengajak mereka untuk menjadi penegak agama Allah, mereka kata kami ikut. Kami akan ikut. Yang kata kami akan ikut itu adalah Bani Israel. Fa amanat ta'ifatum min Bani Israel. Maknanya Bani Israel ini adalah pengikut kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi oleh kerana keingkaran Bani Israel setelah diutuskan Nabi Isa alaihissalam, sebahagian besar yang lain, wa kafarat ta'ifah, sebahagian besar yang lain, mereka telah ingkar. Para ulama kita membahaskan, oleh kerana keingkaran sebahagian yang lain inilah, mereka digelar sebagai Yahudi. Jadi ini beza. Yang jadi pengikut Nabi Isa, yang pernah menjadi pengikut Nabi Musa, mereka adalah Bani Israel. Yang mengkufuri dakwah Nabi Isa, yang telah mengingkari dakwah Nabi Musa, mereka ini digelar sebagai Yahudi. Jadi maknanya kalau Allah SWT nak gambarkan golongan ahli kitab ni baik, maka Allah akan gelar dengan nama Israel. Tapi bila Allah nak menggelarkan kejahatan orang yang sama, bangsa yang sama, iaitu Bani Israel, tapi Allah tidak menyeru atau Allah tidak menggunakan kalimah Israel, Allah menggunakan perkataan Yahud ataupun Yahudi. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Apa kata Allah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali reda kepada kamu wahai Muhammad di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sampailah kamu mengikut agama mereka, iaitu mengikut cara hidup mereka. Ini di antara peringatan ataupun warning daripada Allah SWT. Allah nak beri peringatan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan berdiam diri, tidak akan reda di atas ajaran Islam yang kita bawa, di atas dakwah Islam yang kita dokongi. Sampailah kita hidup dengan cara hidup mereka. Dengan cara hidup mereka. Apa cara hidup mereka? InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah yang seterusnya, insyaAllah, pada siri yang akan datang. Di sini menggambarkan kepada kita bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatakan tentang kejahatan Bani Israel itu, Allah tidak memanggil mereka dengan gelaran Israel, tetapi Allah menggelar mereka dengan nama Yahudi. Sebab itu gelaran Yahudi ini ada menjadi krisis di kalangan orang-orang Yahudi itu sendiri. Jewish, kan, disebut dalam istilah Inggeris Jew. Orang Yahudi itu sendiri, dia tidak mahu sebenarnya menggunakan diri mereka sebagai Yahudi. Pasal dia tahu nama istilah Yahudi ini
adalah istilah yang tidak baik. Sebab itu negara Israel lah ni dia tidak dipanggil sebagai negara Yahudi. Dipanggil negara Israel. Dia nak tunjuk kata dia ni baik. Kan? Dia nak tunjuk kata dia ni orang yang baik. Sedangkan mereka ini adalah golongan yang daripada dulu telah mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita fahami daripada konteks di sini bahawa orang-orang Yahudi ini sebenarnya mereka tidak pernah mentaati perintah Allah SWT. Kalau nak tahu siapa itu Yahudi, siapa itu Israel, mereka sebenarnya daripada keturunan yang sama, bangsa yang sama. Tetapi yang ingkar maka digelar sebagai Yahudi, yang taat digelar sebagai Israel. Di sana juga ada beberapa pandangan berkenaan dengan wujudnya perkataan Yahudi yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Antaranya, mengapa Allah SWT menggelar Yahudi? Kalau kita ingat balik kepada sejarah, ya, sejarah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf, ya, merupakan anak kepada Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yusuf AS ni ada 12 orang adik-beradik. Ada 12 orang adik-beradik. Daripada 12 orang ni yang kita baca dalam sejarah yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf itu, bagaimana salah seorang ataupun di kalangan adik-beradik itu pakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Apabila Nabi Yusuf menceritakan kepada ayah dia bahawa dia telah bermimpi bahawa dia menjadi Nabi. Jadi kedengkian orang-orang adik-beradik Nabi Yusuf ini menyebabkan mereka berpakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Jadi dikatakan dalam sejarah yang menjadi kepala pakatan ini, kepala konspirasi untuk mengajak Nabi Yusuf keluar ke hutan lalu nak bunuh Nabi Yusuf adalah adik-beradiknya, abangnya yang bernama Yahudi. Jadi daripada nama inilah sebenarnya dipetik, ya, nama Yahudi dalam Al-Quran. Kerana nama ini pertama muncul kerana kejahatan yang mereka buat. Kita tahu sejarah ini berlaku sebelum datangnya Quran. Sejarah Nabi Yusuf ni berlaku sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Nabi Muhammad tak lahir lagi. Kisah Nabi Yusuf ini. Jadi kisah Nabi Yusuf ni, adik-beradik dia yang jahat tu, yang menjadi kepala konspirasi ini, ialah nama dia Yahud. Yang kedua, nama Yahudi ini muncul kalau kita baca sejarah agama ataupun sejarah dakwah Nabi Isa alaihissalam. Sama tadi bila kita baca dalam surah As-Saff ayat 16. Nabi Isa ni, sidang pendengar mata Allah SWT sekalian, baginda merupakan Nabi Bani Israel. Dan dakwah Nabi Isa ini hanya kepada Bani Israel sebenarnya. Ya. Sebab ini Allah SWT menceritakan, fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel. Berimanlah di kalangan Bani Israel. Nabi